Didik TV KPM. Tadi Nisa, cikgu ada terangkan bahawa fotosintesis ini menghasilkan glukosa. Yes, okey. Tapi dalam tumbuhan ini, glukosa ini dia akan disimpan dalam bentuk kanji. Jadi kanji ini macam mana kita nak kesan kehadiran dia? Okey, kita boleh gunakan satu larutan dalam makmal sains iaitu yang ada depan Nisa tu. Larutan iodin. Iodin yang mana? Yang ini ya cikgu? Yang tadi yang Nisa pegang tadi. Etanol, yang ni. Iodin, betul lah. Okey. Jadi, larutan iodin ni bila kita titiskan dalam sampel makanan ke, okey, kalau dia ada perubahan warna, maksudnya adalah kehadiran kanji. Baik. Okey, jadi depan Nisa tu ada apa Nisa? Okey, telah disediakan bahan-bahan dari depan Nisa. Cikgu, saya ada roti. 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 Roti ni ada kanji ke tak ada kanji? Kemudian ada apa lagi Nisa? Okey, saya ada buah apple yang telah dipotong hiriskan. Lagi Nisa ada. Kemudian saya ada keju, sekeping keju. Dan juga baik, dan saya ada kentang. Ini pun saya dah hiris cikgu, seperti yang telah cikgu suruh saya tadi. Okey. Jadi Nisa, kita nak lihat ada tak kehadiran kanji dalam keempat-empat sampel makanan ni. Baik. Jadi cikgu nak minta tolong Nisa untuk titiskan larutan iodin pada keempat-empat sampel makanan tadi. Okey, saya akan titiskan. Nanti saya akan tunjukkan kemudian ya pada murid-murid. Okey. Di rumah. Titiskan pada kentang. Okey. Pada roti. Saya akan titiskan pada roti. Berapa titis cikgu? Boleh 3, 4, 5 pun boleh. Okey, baik. Okey. Kemudian saya akan titiskan pada kepingan buah apple. Ya, apple. Okey. Kemudian saya akan titiskan pada kepingan kentang. Ya. Kemudian kepada kepingan keju. Saya akan tunjukkan kepada murid lepas ini. Cikgu, saya ada selai daun. Bolehkah saya nak cuba? Selai daun tu last sekali Nisa. Yang terakhir sekali, tak apa. Yang ini kita akan tunjukkan kemudian. Baik. Saya dah titiskan kepada keempat-empat Nisa dah titiskan. Nisa nampak ada tak perubahan warna Nisa? Jom kita tunjukkan juga tadi kepada murid di rumah. Nampak tak? Ada dua tumpuk hitam tu. Itu adalah tempat di mana Nisa dah titiskan iodin tadi cikgu. Okey. Iodin tadi warna apa Nisa? Iodin tadi warna macam warna kuning keperangan. Kuning keperangan. Tapi sekarang kita dah nampak biru kehitaman. Ya, perubahan warna lah cikgu. Ada perubahan warna, maksudnya ada kehadiran kanji. Okey, kalau pada kentang tadi ada berubah tak Nisa? Yang kentang ni pun ada perubahan warna cikgu. Maksudnya, maksudnya larutan iodin tadi daripada warna kuning menjadi biru kehitaman, ada kehadiran kanji. Tetapi cikgu, pada keju ni macam tak ada perubahan je. Ya, maksudnya tak ada kanji ke tak ada kanji Nisa? Tak ada kanji cikgu. Tak adalah kanji kan, sebab keju daripada susu. Susu tak ada kanji. Juga pada hirisan apple pun tak ada perubahan cikgu? Ya, betul. Jadi pada keju dan pada apple tiada kanji. Manakala pada kentang dan juga roti ada kehadiran kanji. Okey, tadi kan Nisa, cikgu kata tumbuhan ini, contohnya di daun, dia ada melakukan fotosintesis. Jadi cuba Nisa titis iodin pada daun. Pada daun ni Nisa ada selai daun di tangan Nisa. Ada ke perubahan ni? Titiskan. Sepatutnya adalah kan, sebab tumbuhan hijau melakukan fotosintesis kan? Ya, betul. Saya titiskan satu, dua. Ada perubahan tak Nisa? Kalau tanyakan saya, perubahan segera, ada ke tak ada cikgu? Alamak. Macam mana kita nak tahu cikgu? Okey. Sebenarnya Nisa, kalau pada daun ni kita tak boleh secara terus kita uji dengan iodin. Kita kena buat beberapa langkah dahulu sebelum kita dapat lihat ada kehadiran kanji ataupun tidak. Ini kerana pada daun itu dia ada dinding sel. Jadi kita kena pecahkan dulu dinding sel dia. Kemudian dalam daun ini ada klorofil. Kita kena nyah warnakan dulu. Kita kena singkirkan dulu klorofil, barulah kita boleh lihat sama ada daun tersebut ada kanji ataupun tidak. Jadi macam mana kita nak tahu eksperimen yang sesuai untuk mengenal pasti kanji
pada daun. Okey, kita kena buat ujian kanji. Okey. Jadi ujian kanji ini ada 4 je langkah-langkah dia. Okey, jadi langkah yang pertama, okey, kat sini cikgu ada alat radas. Baik. Cikgu ada penunu bansen, tungku kaki 3, kasar dawai, okey, beaker. Ini adalah tabung didih. Cikgu ada forceps, cikgu ada jubin, cikgu ada etanol dan juga larutan iodin. Okey. So langkah yang pertama kita perlu didihkan daun. Jadi ambil bika 250. Okey, kita masukkan air sebanyak 150 ml. Okey. So bila kita nak didihkan ini kita kena gunakan penunu bansen. Macam mana kita nak menyalakan penunu bansen ni? Okey, cikgu akan tunjukkan je caranya, tapi kita tak boleh buat pendidihan kan di dalam studio. Okey, jadi mula-mula pelajar kena buka dulu lubang udara. Okey, kemudian buka dia punya gas dan kemudian nyalakan api. Okey. Buat peringatan murid-murid semua, pastikan apabila anda ingin menyalakan api pada penunu bansen, pastikan di bawah pengawasan guru dan di tempat yang sesuai seperti di makmal sains di sekolah. Kita hanya tunjukkan saja, tak boleh nak nyalakan api dalam ni kerana kita berada di dalam situasi studio di mana penggunaannya tidak sesuai. Baiklah cikgu, jom kita teruskan. Okey, kemudian bila air telah mendidih, kita akan masukkan daun. Okey, kita biarkan. Kenapa kita nak didihkan daun? Supaya dinding sel pada daun itu dia akan pecah. Okey. Kemudian dengan menggunakan penyepit, tadi ni mendidih kan, berhati-hati turunkan bika tersebut. Okey, kemudian dengan menggunakan forceps, forceps, kita masukkan daun yang telah mendidih tadi di dalam tabung uji. Baik. Okey, kemudian apa yang seterusnya? Kita nak rendamkan etanol bersama daun tersebut. Okey, so cikgu ada etanol. So etanol ni kita masukkan etanol. Okey, sekejap cikgu turunkan sikit. Dia tidak terendam. Okay. Jadi kita kena pastikan daun terendam ke cikgu? Ya, kita kena pastikan daun itu terendam. Okey, kemudian kita masukkan dalam air panas yang telah mendidih tadi. Tak perlu didihkan, cuma air panas. Okey, kemudian ni apabila telah dia 5 minit 5 minit, jadi klorofil tu akan keluar. Kita akan nampak beza dia daripada tidak berwarna, dia akan alkohol tadi, etanol tadi akan menjadi warna hijau. Bila dah hijau macam ni, maksudnya klorofil dalam daun tersebut telah disingkirkan. Okey. Kemudian kita akan keluarkan semula daun tadi. Rendamkan semula di dalam air panas. Okey. Tadi daun tadi dah keluarkan, rendam semula dalam air panas. Okey. Kemudian kita keluarkan balik. Keluarkan. Sekejap je rendam dalam air panas tersebut. Okey, kemudian kita akan titiskan iodin. Titiskan iodin untuk lihat ada tak perubahan warna. Mungkin kita boleh letak di hadapan sikit cikgu, supaya rakan-rakan di rumah, murid-murid semua dapat melihat dengan lebih jelas. Kita letakkan di atas jubin ya cikgu. Ya, kenapa atas jubin putih? Okey, supaya perubahan warna itu lagi mudah untuk kita perhatikan. Okey, jadi itu tadi ada 4 step 4 langkah untuk melakukan ujian kanji. Okey, jadi sebab tak boleh melakukan pemanasan, cikgu ada sediakan video. Okey. Jadi boleh kita tengok video yang cikgu telah sediakan. Baik, jom kita tonton video ini bersama-sama. Okey, ini bahan-bahan yang diperlukan. Okey, cikgu masukkan air dalam bika 150. Kemudian kita perlu didihkan. Okey. Okey, ini cikgu tunjukkan. Kita buka dulu lubang udara. Baik. Okey, baru kita boleh nyalakan api. Kemudian kita tunggu air mendidih. Air nak mendidih ni memang agak lama sedikitlah. Tapi bila dia dah keluar dah bubble tu, kita baru masukkan daun. Kemudian kita masukkan daun tadi di dalam larutan etanol. Okey, apa fungsinya tadi? Untuk
melarutkan klorofil. Okey. So bila klorofil itu telah disingkirkan, kita keluarkan semula daunnya dan kita masukkan dalam air panas. Ini untuk melembutkan semula daun tadi. Okey, kemudian baru kita boleh buat ujian kanji menggunakan larutan iodin. Okey, kita letak di atas jubin putih supaya mudah untuk kita perhatikan perubahan warna. Okey, jika diperhatikan ada warna, nampak tak? Biru gelap. Ada perubahan warna. Ya, daripada kuning menjadi biru kehitaman. Wah, itu dia penjelasan mengenai eksperimen yang sebentar tadi kita tunjukkan. Baik. Okey, seterusnya Nisa. Baik, Cikgu. Kita nak tengok pula ringkasan eksperimen untuk menentukan 4 faktor keperluan fotosintesis. Dekat depan ni cikgu ada pokok-pokok kan? Okey, yang pertama, faktor cahaya. Kita kena ada 2 pokok yang lebih kurang, dia mesti spesies yang sama, spesies yang sama, dan lebih kurang sama besar dia. Okey, so langkah yang pertama, kita dah pilih pokok tadi, kita kena masukkan kedua-dua pokok ini ke dalam almari gelap selama 2 hari. Apa fungsinya? Supaya kita nak singkirkan semua kanji yang ada pada daun tersebut. Kemudian selepas 2 hari, so pokok A kita akan terus tinggalkan dia di dalam almari gelap. Manakala pokok B pula, kita akan biarkan dia di bawah cahaya matahari. Selepas 7 hari, kita akan kita petik daun pada pokok B, petik daun pada pokok A, kemudian kita akan jalankan ujian kanji. Baik. Okey, kemudian set yang kedua iaitu faktor klorofil. Okey, sama juga kita perlukan satu pokok. Pokok ini kita nampak dia ialah daun dia ada warna putih dan ada warna hijau. Ini kita namakan dia daun bervariegasi. Okey. Jadi ini tak perlu simpan dalam bilik gelap. Okey, kita cuma biarkan di bawah cahaya matahari. Selepas 2 jam kita boleh buat ujian kanji tadi. Okey, itu set B. Okey, kemudian faktor yang ketiga, faktor karbon dioksida. Sama juga kita perlu pilih 2 pokok daripada spesies yang sama, lebih kurang sama juga. Okey, kemudian sama juga kita kena masukkan di dalam bilik gelap ataupun almari gelap. Okey, selama 2 hari juga. Okey, apa fungsinya tadi? Untuk menghilangkan kandungan kanji pada daun. Selepas 2 hari, okey, kita ambil dua-dua ni. Okey, kita keluarkan semula dan kita masukkan di dalam serkup kaca. Jom kita tunjukkan kepada murid-murid. Okey. Setelah dikeluarkan dari bilik ataupun almari gelap dia, cikgu. Ya, kita masukkan dalam serkup kaca untuk tumbuhan yang pertama. Baik. Dan tumbuhan yang kedua. Okey, sebab tadi faktor karbon dioksida, so kita nak adakan satu ada karbon dioksida, satu tak ada karbon dioksida. Di mana set yang pertama tadi kita akan masukkan bersama larutan kalium hidroksida. Okey. So masukkan di dalam serkup kaca. Kemudian di bahagian tepi ni kita kena sapukan Vaseline. Kita sapukan Vaseline. Kenapa sapu Vaseline, cikgu? Okey, supaya kita nak pastikan tiada udara lain yang masuk ke dalam serkup kaca ini. Jadi tumbuhan ini hanya membuat fotosintesis menggunakan udara yang ada di dalam serkup kaca ini sahaja. Di mana tadi yang ini ada larutan kalium hidroksida yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida di dalam serkup kaca ini. So maksudnya keadaan di sini tiada karbon dioksida. Manakala yang ni ada karbon dioksida. Okey, so sama juga kita biarkan selama 7 hari. Selepas 7 hari kita akan petik satu daun, petik satu daun dan buat ujian kanji macam 4 langkah yang cikgu terangkan tadi. Okey, untuk faktor yang seterusnya, faktor air. Sama juga cikgu perlukan 2 pokok yang lebih kurang sama spesies ya. Okey, kita akan letakkan 2 hari di dalam bilik gelap. Apa fungsinya tadi Nisa? Untuk menghilangkan klorofil. Kanji. Menghilangkan kanji. Okey, selepas 2 hari kita keluarkan. Okey, dua-dua kita letak di bawah cahaya. Okey, cuma bezanya, cikgu kat sini ada F dan juga G.
Okey, di mana F ni kita tak payah siram Nisa. Maksudnya dia tidak ada air. Okey, manakala satu lagi G? Kita siram dengan air. So selepas 7 hari juga kita ambil petik daun dan kita buat ujian kanji. Baik, cikgu. Okey, jadi sebabkan kesuntukan masa ni cikgu dah siap-siap dah. Ada keputusan eksperimen. Okey, untuk tadi faktor cahaya yang pertama tadi cikgu ada dekat sini. Okey, kita ada daun. Okey, sekejap ya. Cikgu buka dulu. Ini set yang B tadi yang terdedah kepada cahaya. Baik. Okey, jika pelajar di rumah dapat perhatikan. Ya. Ada tampak warna hitam tak? Cikgu, ada tumpukan warna hitam tu maksudnya dia ada kehadiran kanji. Manakala yang tadi ni, yang A tadi, okey, tak ada cahaya, tiada kanji. Baik. Okey. So itu untuk faktor yang pertama, faktor cahaya. Okey, untuk faktor yang kedua tadi, faktor klorofil. Klorofil, cikgu. Okey. So daun tadi ni, okey, di bahagian yang berwarna hijau. Okey, kita nampak ada warna hitam. Okey. Jadi tadi larutan iodin daripada warna kuning dia berubah menjadi biru kehitaman pada bahagian yang berwarna hijau saja. Warna putih tu dia kekal warna kuning iodin tadi. Baik. Okey, untuk faktor yang ketiga, faktor karbon dioksida. Karbon dioksida. Okey. So, yang ini tadi yang ada D Ya, betul. D yang ada larutan kalium hidroksida. Tak ada perubahan. Dia kekal kuning saja. Okey, tapi kita bezakan dengan ni. E ni nampak tak? Ada sedikit warna biru kehitaman. Maksudnya di sini, okey, di bahagian E tadi ni E ada karbon dioksida. Ada karbon dioksida, jadi kanji dapat dihasilkan. Okey, last sekali tadi faktor air. Okey. Faktor air kita lihat perubahannya. Baik. Okey, yang ini yang kita siram air. Kalau pelajar-pelajar dapat lihat ada tumpuk-tumpuk biru kehitaman pada daun. Okey, manakala yang ni, okey, yang tidak disiram air, dia ada perubahan. Okey. Jadi itulah keputusan eksperimen. Okey. Kita nampak perbezaan ya, cikgu? Ya, okey. Cikgu nak minta tolong Nisa. Okey, kita ada papan keputusan eksperimen di situ. Baik. Okey, tadi cikgu ada tadi A. Pokok A tadi tak ada. Dia dalam bilik gelap. Jadi ada tak kehadiran kanji? Tadi kehadiran ni kanji. tak ada perubahan pun. Jadi tiada, cikgu? Tak ada, ya betul. Tiada. Jadi saya akan tandakan kehadiran tiada. kanji. Yes. Baik. Okey, di bawah cahaya matahari tadi, terdapatnya perubahan warna kuning kepada biru tua. Jadi kalau ada perubahan, jadi ada kehadiran kanji. Yes. Baik. Okay. Bila ada cahaya matahari, bolehlah fotosintesis dilakukan. Baik. Okey, seterusnya daun berverigasi tadi. Kawasan putih tadi tidak berubah warnanya. Baik. Maksudnya ada kanji ke tidak? Tiada, cikgu. Tiada kehadiran kanji. Okey, dekat warna hijau tu kita nampak ada perubahan warna biru kehitaman. Jadi ada kanji ke tak ada kanji? Pastinya ada, cikgu. Ada kanji. Fotosintesis dapat dilakukan. Baik. Okey, set yang ketiga tadi. Ni. Okey, satu ada larutan kalium hidroksida, satu tak ada larutan hidroksida. Cikgu, yang ada larutan kalium hidroksida tu tadi yang kita tutupkan menggunakan gel petroleum, cikgu ya? Yes, Vaseline. Baik. Okey. So ada tak perubahan warna tadi? Tiada, cikgu? Tiada, betul. Baik. Jadi maksudnya tiada perubahan warna, tiada kehadiran kanji. Okey, kemudian yang seterusnya yang E tu, okey, ada perubahan warna ni kita nampak. Okey, ada biru kehitaman, maksudnya ada kehadiran kanji ke tidak? Ada. Saya ada. Baik. Murid-murid di rumah pun boleh menjawab bersama-sama. Okey, kemudian yang seterusnya yang tidak disiram, tiada kehadiran air, tiada perubahan warna. Jadi, kekal kuning. Jadi ada kanji ke tak ada? Tiada kan, cikgu kan? Tiada kanji. Tiada. Okey. Manakala yang disiram tadi ada tumpuk-tumpuk
biru kehitaman. Maksudnya jadi ada kehadiran kanji atau tidak, Nisa? ada kehadiran Ada. kanji. Macam mana cikgu? Okey. Betul tak jawapan saya semuanya? Ya, semuanya betul, Nisa. Wah, jadi saya dapat ganjaran tak cikgu? Dapat ganjaran. Okey, jadi Baik. hasil keputusan eksperimen ini untuk menjalankan fotosintesis, tumbuhan hijau memerlukan cahaya, Ya. klorofil, karbon dioksida dan juga air. Baiklah. Okey. Kita telah pun lakukan bersama-sama eksperimen. Jadi diharapkan murid-murid di rumah dapat mencatat nota yang diperlukan. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali selepas ini di Didik TV KPM. Oh, banyaklah tadi ganjaran saya, cikgu. Oh, banyak.